Okay. Okay. Nice. Okay. So sekarang dia buat dia punya input. So input dia akan ada 3, a drop, 2 drop dengan 3 drop. Maksudnya berapa botol dia jual hari itu. Drops, berapa botol untuk 2 drop, berapa botol untuk okay. Buat si out je. Iya, si out. Si out dulu lah tanya. A drop berapa, 2 drop berapa. Sini. Bukan. Dia jadi macam ni lah. Betul namanya tanya dulu. Si out. Ni. A drop berapa. Sama dengan ini baru you buat si in dia. In. Berapa you. And then continue. So, 2 drop. And oh, arrow saya salah. Si in ni. Good. Okay. Maksudnya si in, si out you akan ada 3 step. Yang ni untuk a drop. Price tak yang masuk kan? Price nanti kita darab direct dalam apa ni namanya? Dalam the first process. Si in, underscore drop. Si in. Si in apa? In variable you. Si in variable you lah. Underscore drop tu. Variable yang pertama. And then buat lagi. 2 kali untuk 2 drop dengan 3 drop. Okay. No problem. Senang je lepas ada input tu. Oh, cuma kita tak menjawab soalan. Tak apa, yang tu kita buat kemudian sebab dia tak ada kaitan. Kita habiskan dulu input. Okay. Ini sebenarnya sebab dia based on soalan final. Okay. So, dia nak test juga macam mana you buat si in.getLine. Okay. Sebab tu kalau you perasan, dia tanya name. Okay. Dia tanya name dengan member ID. Dia ada tambahan lah kat situ. Okay. So, tapi tu masalah kecil je. So, dia tambah. Dia just nak test, dia tahu tak macam mana nak declare Chakota, and then macam mana nak pakai .getLine. Okay. Kenapa saya punya sikit salah lagi error? Okay, good. Okay. So, nampak so, dekat declaration tu tambah lagi 2. Sebab kita tertinggal 2. Kalau kita tengok buku kan, dia tanya name dengan member ID. So, name tu you boleh pakai char kotak. Member ID you boleh pakai integer. Sebab untuk input dia bagi 1, 2, 3. Okay. So, ni boleh pakai char kotak. Okay. Put box. Yes. 100. Okay. Name. Kita name dulu baru kotak kan? Just space name. Baru kotak. Okay. So, boleh lah bagi apa-apa variable, initial value. Dalam semicolon ke single? Dalam double quote. Yes, double quote. Record. Cuma terlambat sikit lah. Masa declaration tadi, saya terlupa tekan record. Satu lagi. Okay. Member ID. Dan another one, member ID. Itu je lah. So, hopefully yang lain pun boleh try lah sambil tengok kan. Integer je. Sebab tu saya tak nak buat sebab integer sekarang sebab kalau tengok contoh dia bagi 1, 2, 3, 4 kan. Kalau you nak buat char kotak pun pada saya tak. Okay. Sebab dia tak ada yang spesifik. Okay. Cuma dalam case ni kita tengok example dia 1, 2, 3, 4 so kita buat lah. Dia apa namanya? Kita buat dia as capture. Okay. So tambah si in si out tu tambahkan untuk name dengan member ID. Okay. Kat atas lah bagi sama macam input tu. Okay. Kalau nak bagi sama lagi you buat menu kat atas tu. Welcome to tu pun buat. Okay. Take your time. Itu idea dia. Kenapa saya minta you all buat during relaxation. Maksudnya kalau tak ada pun tak apa. Macam ni kita start dari zero kan. Supaya saya go slow. Saya boleh
buat sambil tengok kawan buat. Oh, kalau saya buat dia jadi macam terasa macam laju kan. So it's good lah. So, sambil tu orang boleh cubalah, tak adalah boring kan. Macam during lab session class session kan. Macam asyik tengok saya buat kan. Tapi tak apa, this is our last lab. InsyaAllah lepas ni awak buat tu. Kalau tak buat, kita tak discuss soalan final So, kalau space macam ni dalam nanti dia space juga Macam mana? Kalau space ni dalam nanti kalau kita run yes, akan ada kalau space you tekan kalau you tekan space, dia akan keluar space. Kalau you tekan tab, baru dia jadi satu space. Maksudnya you nampak macam ada banyak space, tapi sebabkan you tekan tab, dia akan jadi satu space je lah. So jangan tekan tab. Kalau you nak buat macam ni, tekan je space tu berapa kali. Tapi kekurangan dia you kena kira lah. Okay? Okay. Good. Kenapa saya suruh tambah ni nanti sebab kalau kita sempat, kita buatlah yang extra. Kalau you perasan kan saya ada tunjuk kan. Sequential, ini kita buat extra kan. Extra, kalau boleh. Idea dia saya nak tunjukkan sebanyak mungkin. So extra macam kita akan buat nanti yang ni. Kalau tengok extra yang kita boleh buat untuk showkan reusability tu, nampak tak? Dia punya input tu, a drop, two drop, semuanya integer. Yang bertukar hanya soalan. So sebenarnya yang tu kita boleh apply the reusability of yang lain kan satu. Oh ya, betul. Yang lain. Terus name dia. Name of customer Seller. Customer pun boleh, seller pun boleh. Seller lah. Kita ni macam agent lah. Ya. Okay. Yang ni yang saya nak check. Tengok. Dah lupa lah tu. Kalau car kotak, macam mana see-in dia? Dia tak boleh pakai see-in arrow. Car kotak. Yeah. Okay. Itu yang dia nak test pun dalam final. Walaupun kalau kita tengok, dia tanya input tapi tak ada pakai pun untuk output. Kan? Tapi dia nak test. Dia ingat tak macam mana pakai see-in.getLine. So see-in.getLine bracket. Buka tutup bracket. Okay. Yes. And then name dulu. And then comma. And then baru yes. Main semua. Terus apa yang semicolon. Okay. Semicolon jangan lupa. Dia dah lupa. Okay, good. And then you ask for member. Itu je yang dia nak test. Dia tahu tak buat see-in. So dapat tulisan markah. Declaration ada. Input pun ada. Semua dapat markah final. Itu je. Kadang-kadang final tu soalan dia tak logik. Maksudnya soalan dia macam, elah, kenapa nak tanya padahal tak ada pakai kan? Tapi ideanya adalah nak tengok, tahu tak pakai apa yang dia. Kenapa tak ada markah dekat output? Sebab markah dia dah penuh. Kebiasaannya sebab markah dia dah cukup 15 total. So dia buang lah. Okay? Good. So tambah satu see-in, see-out and line untuk jarakkan supaya output dia sama macam yang itu. Contoh. Member ID tu, so maksudnya settle lah untuk kita terlibat input. Okay. The next one, try buat untuk forecast. So the first one, you calculate the total. Okay. Good. Okay. Yang lain okay? Ada soalan setakat input? Hopefully tak adalah. Okay. Proses please proses. Alip, boleh continue? Saya tanya yang lain. Okay. So sama ada you open the mic ataupun you hantar kat chat lah. Okay. Proses. So proses yang pertama, just darabkan. Sebab you nak cari the total. Okay. Maksudnya A drop darab dengan harga dia. Tambahkan dengan 2 drop darab dengan RM56. And then 3 drop darab dengan RM99. And then you terus tambahkan. Dia satu line je proses. Okay. Cuba fahamkan yang pertama tu. So dia akan jadi total apa namanya? Total sale. Apa kita declare kat atas? Kita tengok. Saya pun dah lupa variable kita apa.
So yang ini sale amount. Sale amount. Okay, dia punya sale amount. Ingat you tersilap eja di atas tu ada double M. Okay. So kena ada double M juga lah kat bawah. Oh, satu. Okay, sale amount. Kalau tukar bawah kena tukar atas. Okay. Okay. So sale amount equal to, yang ni simple matematik lah. Maksudnya drop, okay. The drop tu darabkan dengan RM35. Variable a drop tu. Sini. Darabkan dengan yes. Darabkan dengan RM35. Kan? Macam tu. Maksudnya settle yang lepas semua. Terus tambahkan. Simplify kan. Tambahkan dengan two drop. Darab dengan RM56. Sampailah dapat 3 drop ni. Okay. Yang lain okey? Boleh follow? Kalau ada soalan boleh tanya terus. Problem. Darab punya harga dia lah. Berapa? RM56. Jangan ada space antara nombor tu. Okay. Okay, good. Dan tambahkan lagi. So, kenapa kita buat macam ni? Sebab kita cuba menjawab soalan. Okay. Sebab kalau kita baca soalan ni, dia kata, function calculate total sales that receive. Nampak tak? So, maksudnya dalam equation ni, dalam, yes? Okay, good. So, dalam pengiraan ni, dia perlu terima the number of bottle for each product. Nampak tak? So, ada tak each product? So, dalam case ni ada a drop, two drop, three drop. And return the total sale. So, total sale ada kat depan. The sale amount. So, maksudnya semua variable yang kita suruh kita pakai dan variable yang kita nak returnkan dah hadir dalam kita punya proses. Okay? Itu cara baca dia. Okay? And then the next one, kita nak cari commission. Okay? So, commission dia, dia tak suruh cari satu-satu. Nampak tak? Dia kata, kalau kita tengok soalan dia kata, function calculate commission that receive the total number of each product. Nampak? The number of bottle for each product. Maksudnya dia punya calculation sama macam yang atas. So maksudnya dia kena sendiri macam yang atas calculation dia. A drop, darab RM35. Maksudnya semua calculation mesti berlaku dalam. Darab RM35. Okay. Okay. Yes. Darab. Yes, darab. No, darab harga dulu. Kalau tak darab harga, macam mana nak tahu commission berapa kan? Daripada RM35 tu, baru kita darabkan lagi. Okay, darabkan lagi. Okay, darab. Darab lagi. Maksudnya 12% je. Kita punya 12.0. Okay. Kalau boleh, bila you pakai number, biasakan letak 0.0. Especially bila ada bahagi lah. Bahagi dengan 100.0. Nampak tak? So this way, kita terus cari commission untuk a drop. Tapi dia tak suruh cari satu-satu. Dia suruh cari semua sekali. So maksudnya tambahkan juga dengan two drop. And then baru darab dengan commission rate dia. Sama. Okay. Sama. So jadi two drop. Kan? Jadi two drop. Okay. Darab dengan RM56. 11%. Harga dia RM56. And then campur lagi satu. Nampak? Bila kita nak buat yang ini, the process kalau boleh kita follow je instruction. Maksudnya kita kena tengok ada tak semua variable yang ditentukan. Macam case yang kedua ni kita tengok that receive the number of bottle for each product. Ada tak? 1 drop, 2 drop, 3 drop. Ada. And then return the total commission. Commission ada kat depan. Okay, cantik. Dah jawab soalan nombor 2. And then kita jawab soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia kata function calculate bonus that receive total sale. Maksudnya yang ini variable yang kita nak manipulate adalah total sale and return the bonus. So yang ini maksudnya kita akan buat dalam if else lah sebenarnya. Sebab kita tengok tu kan. Kalau sale antara 0 ke 500, bonus sama dengan 0. So yang ini proses ni dalam if else. Untuk mencari sale, apa ni nama variable kita? Total sale. Apa ni? Nak mencari bonus. So variable kita bonus and sale. So no problem. So kita buat dalam if lah. So if, ni enter sikit jarakkan. If, lama saya lupa. Sale amount kan. If sale amount. Bracket jangan lupa. Dah lupa tu.
Awak. Sebab tu saya nak you all buat sendiri. Supaya minor-minor ni, you terbuat silap dan kita. So, sale amount larger or equal 0. Kena larger or equal. Yes. Larger or equal 0 ringgit. Okay. Kalau boleh letak sekali dot 00. Supaya semua sama je betul. Okay. 0 dot 00. And. Okay. Jadi dah buat. So, dia. Okay. Oh, dah buat kat bawah. Okay. Cuma nanti spelling tu betul kan? Yang ni you buat dia double N kan? Okay. No problem. Betulkan spelling. Yes. Oh, dah buat. Okay, good. M lagi satu dan M lagi satu. Yes. Good. So this one yang condition dia betul. Okay, nampak cantik. Okay, yang ni nampak cantik lah. Cuma kalau nak lagi cantik, saya katalah 0 tu letaklah dot 00 macam bonus bawah tu kan. Kan dia seragam semua kan. Okay. Yang tu tak ada masalah. Cuma saya galakkan tambah L. Walaupun kat sini tak ada L. Okay. Dan kemungkinan L tu tak coverage. Tapi mungkin dia termasuk nombor negatif. So L, enter. Setkan bonus tu kepada. Maksudnya kalau set amount tu tiba-tiba jadi negatif kan. So bonus kita 0 lah. Tak adalah bonus tu pun jadi bonus negatif or something lah. Okay. So setkan bonus kepada. Maksudnya selain daripada keadaan di atas. Maksudnya selain daripada kosong dan nombor positif dia. Jadikan dia. Jadikan 0 juga. So siap lah. Ya. Jadikan dia 0. So kalau maksudnya. Kalau nanti bila output kita tertengok result dia negatif. Dia punya bonus 0 logik lah. Kalau tidak nanti bonus dia pun jadi negatif. So macam kelakar lah. Okay. So habis lah. So setiapnya itu. And then the last one. Kita cari. Yang tak tertulis dalam ni. So total income. Total income istilah kita. Saya lupa driver kita. Total income. Okay. So tu. Commission. Okay. Commission tambah dengan bonus. Okay. Okay. Cuba try compile dulu sampai sini. Okay tak? Ada error tak? Okay kan? Okay, cantik. Try compile tengok. Ada error tak? Sebelum kita buat output lah. Output dah habis lah. Dia naik jadi macam ni. Warning. 0. Dia punya error. Okay. Tak. Awal sikit. Ni compiling single file. Maksud dia apa? Dia masuk file ni. Dia centang bawah. Rasanya dah siap dah ni. Scroll ke bawah sikit. Message ni. Compile log ni. Scroll ke bawah. Dah pun compile lagi. Ada tak? Ada error tak? Tak ada. Okay. Warning macam ni. Dia ada warning. Warning tak apa. Warning 0. Warning 0. Okay. Atas sikit. Atas daripada warning tu. Besarkan sikit. Boleh tak? Besarkan sikit. Kat situ. Yes. Besarkan dia sikit. Nampak tak? Okay. Error 0. Itu yang kita nak tengok. Paling penting. Okay. So maksudnya so far so good. Okay. So the last one. Okay. Maksudnya output kita ni sebenarnya kita nak print dekat function print trip. Nampak tak? Untuk total income kan? Tapi itu hanya untuk total income. Okay. So untuk output kita ada 3 output lah. Total sale, total commission, total bonus, and then baru kita tengok total income. Okay. Cuba buat output. Ini semua siap je. Cepat. Siap lah. Senang je function. Income mana. Okay. Saya buat output. Name sekali semua. Name tak payah. Kita ikut je contoh buku ni. Sekejap lagi baru kita tambah kalau nanti bila kita buat extra lah. Yang ni kita jawab dulu untuk buat output untuk 4 tu je. Total sale, total commission, total bonus and total income. Oh, you nak buat header. Cantik sikit. Tapi nanti jangan lupa jarakkan sikit. Takut dia nanti dia terapat dengan output. String dulu. Di out. String dulu letak dalam double quote tu total sale equal to and then baru apply variable. So yang lain ada soalan tekatnya? Did you all try? Siap. Yang ini see out dulu. Jangan letak total je nanti dia keluar value je. Kan? Letaklah ayat sikit bagi sama macam buku tu. Total sale equal to. Okay, dalam double quote lah.
Total sale equal to RM. Okay. Dot RM. Total sale equal to double equal. Okay, RM. And then baru append. Arrow lagi. And then baru masukkan apa nama total sale amount. Tak payah see in. See out lah. Kita nak output je. See out. Dia tak ada see in. Output tak ada see in. Error sini kat belakang. Yes. Arrow kat situ. Yes. Terus masukkan sale amount. Yes. Sale underscore amount. Yes. Okay. Terus inline kan. Okay. So nanti kalau nak cantikkan, tambahlah set with dia and so on tu kan. Sebab saya tengok kat atas tadi dah ada dah set decision kan. Tak apa, kita tengok dulu output dia macam mana. Nanti kita samakan. So, buat lagi untuk yang di ada three function, bonus and sum. So basically soalan ni dah siap lah. Dia punya apa orang kata, kalau macam kita buat karangan sekolah rendah kan, yang ni kira maksudnya rangka karangan tu dah siap. Cuma macam mana nak menjawab soalan ni kan. So maksudnya kita kena pindahkan yang 4 benda yang dia minta ni kepada function. Tapi yang kelakarnya prinsip dia satu je variable. Baik pula dia. Cuma maka dia dah cukup lah. 15. Okay. Betul. Sale, commission, itu bonus pula. Okay. Yang lain ada soalan? Anybody? Ini sequential lah. Okay. By right. Hopefully, dapat lah. This one. Okay. Ada soalan? Anybody? Itulah kita bonus lah. Okay. Variable ni kita bonus. Okay. And then last one. Okay. Okay. Nice. Betul? Betul lah. Kita lupa letak inline kan. Kat belakang variable total sale amount tu, jangan lupa letak inline. Boleh letak terus, tak apa. Arrow inline. Dekat kan kat situ, dekat total sale. Total sale itu tu yes kat belakang. So untuk 4 variable lah. Okay. Kalau tidak nanti dia bersambung ke belakang. Okay. Good. Okay. Kita try compile, cuba try run. Kita tengok dulu output. So by right, kita kena ingat bila kita buat function, ni function. Okay. Bila kita, itu total income tu letaklah sekali alang-alang. Bila kita buat function, dia tidak merubah program kita dalam bentuk sequential. Cuma cara kita write the source code is different, but the result should be the okay. Kita compile and then kita try run. Nampak? Yang ni kenapa tak ada? Sebab tak ada inline. Kan? Dekat atas, dekat tu pun tak letak inline. Nampak kat sini. Yes. Maksudnya sebelum semicolon tu, sebelum semicolon. Ya, yes. Yeah. Okay. Okay. So kat atas pun, copy this one, bawa kat atas. Ataupun letak inline kat atas. Okay, try compile. Okay, good. Dia dah cantik kan? Kita masukkan nama. Okay. Nama ni tak kisah. Okay. Kita masukkan 2. Masuklah apa-apa. Dia criteria kan? Okay, masukkan. Satu. Pedekutnya. Dan satu semua senang lah. Kan? Kita tambahkan je lah. 35 tambah 56 tambah
So, sepatutnya 190. Okay, betul. And then bonus 0 betul. And then commission dia 12%. 0.12 darab 35 dan 4.2. Bah dengan alamat. Okay. Ada betul tak? Ada. 4 ringgit 20 sen. Jadi kita akan balik 26 darab dengan 0.1. Okay. And then last one 9 darab dengan 0.2 dan samakan dengan 4.2. 39. Saya salah. Betul. Tinggal 8 Betul. Betul Okay. Maksudnya output kita cantik lah. Okay. Then satisfied everything. Tak ada apa nak tekan. Okay. So now kita buat function. Jarak ni saya nak jarak yang situ. Yang tu tambahkan dekat output. Dekat output tu, sebelum header tu tambahkan kat output. Sebelum header tu, maksudnya selepas komen output tu je, yes, put that one up there. Yes. Okay. So, siap. Okay. So, sekarang kita try jawab soalan ni. Okay. So, kalau ikut soalan ni, mula dia kata create function calculate total sale. Okay. So, you nak buat step 2 dulu baru buat step 1 ke nak buat step 1 kepada step 2? Kalau buat step 1 kepada step 2, you kena faham soalan. Mana you all prefer? Jawab kat chat. Okay. Pada saya lah, kalau nak senang sebenarnya kita buat step 1, step 2, and then kita move to step 1, and then kita move to step 2. Kenapa kita buat macam tu? Sebab senang nak tengok apa yang kita perlu buat. Okay. Okay, so kita try buat step 2 dulu lah. Okay. So step 2, kalau kita tengok calculate total sale kan, so boleh lah declare. So macam ni kita nak buat. So pergi kepada sebelum declaration. Okay. So saya ajar lah. So after, before boleh, after boleh, tak ada beza semua. After lah. After using namespace standard tu, kita tekan enter. Okay. So that one. Tekan enter. Yeah. So tekan enter, letak ruang sikit kan. So yes, step 1. So function step 2. Kita start dengan step 2 sorry. Jadi kita buat step 2 kan. Step 2 dulu baru kita buat step 1. Function definition. Okay. Terus step 2 buat definition. Yes. Okay, enter. Okay. So yang ini kalau kita tak tahu apa nak buat dulu, the first thing dia akan kosong kat depan. Maksudnya letak je underscore dulu. Tak underscore dulu dalam 3 underscore and then space. Sini. Sambung kat belakang. Bukan. Sendiri. Maksudnya macam line lah, line kosong, ayat. Dan space. Okay. So copy the function ni. Calculate total sale. Cal total sale. Okay. Tiru yang tiru je dalam macam dalam soalan. Kita nak jawab soalan kan. Okay. Calculate total sale. Okay. And then buka tutup bracket pun. Dalam bracket tu pun letak je underscore dulu. Sebab kita tak tahu. Maksudnya kita just nak declare je kita punya definition. Kita tak tahu ada ke tak variable, apa jenis, kita tak tahu. And then enter kan. Pergi ke belakang, enter. Okay. And then open and close curly braces. Okay, enter. Then open and close curly braces. Open and close curly braces. Yang apa tu? Curly bracket. Yes. And then baru kita tengok soalan. Maksudnya you sediakan dulu. Tak perlu ambil tahu dulu kan. Maksudnya tengok je nama dia apa. Apa kat depan, apa eksperimental, ada return ke tak, jangan ambil tahu dulu. Janji declare dulu. Define dulu. And then baru kita tengok soalan dia. Dia kata that receive the number of bottle for each product. So kita tak tahu dulu, kita tengok dulu yang return. Itu lagi penting. So ada tak perkataan return? So dia ada kata kat situ. And return the total sale. So tulis lah kat situ return. Macam kita standby return 0 kan. So dia letak je guys. Return. Dia kata return total sale. Tapi kita tengok dekat main. Kita tengok dekat main kita total sale kita declare sebagai apa? Variable kita. Kita bagi nama sale amount. So kita pakai nama yang sama. Sebab tu saya suka tunjukkan dulu dalam bentuk sequential and then baru forward kepada function. So return apa? Return sale amount.
Okay. Okay. Yes. So dah okey kat situ. And then baru kita tengok yang atas tadi. That receive the number of bottle for each product. Ada berapa produk kita? Kita ada 3. Kan? Kita ada 1 drop, 2. Tak perlu letak kat situ. Dia tak kata yang itu eksperimental tak? Yang dia kata that receive hanya 1 drop, apa tu? That receive the number of bottle for each product. Maksudnya yang perlu ada dalam bracket tu, eksperimental adalah INT 1 drop, INT 2 drop, and INT 3 drop. Itu sahaja yang perlu ada. Faham tak? Yang dalam bracket tu adalah untuk ayat that receive. Itulah parameter yang diperlukan untuk buat calculation. Okay? So dalam bracket tu letak. Ya? Dalam bracket tu you letakkan kopi yang bawah tu, INT 1 drop. Okay. INT 1 drop, INT 2 drop, INT 2 drop. Ya, tiga-tiga tu. Sebab dia kata that receive the number of bottle for each product. Kita ada 3 produk, so maksudnya ada 3 variable yang kita perlu pass. 3 kali benda ni? Yes. No. Dalam kurungan tu. Dalam bracket INT 1 drop tu, comma, dia ada 3 variable. Comma, and then baru masukkan INT 2 drop lah. Okay. Jangan paste. Okay. Kopikan dia ya. Paste kan. 3 drop lah. Sebab dia kata for each product. Kan? So, kita hantarlah ni. Sebab kita nak kira ni, kita perlukan. Okay. And then baru kita tengok. The next one, kita tengok pula dahsyat ni. So, apa function ni nak buat sebenarnya? Boleh tak you teka? Dekat proses tu yang mana yang berkaitan dengan function ni? Yang mencari calculate total sale. Cuba tengok dekat proses dulu. Cuba tengok dekat proses. Pergi proses, tengok. Yang mana yang you sepatutnya copy? The first one, the second one, or the if? So, by right, the first one lah kan? Very obvious answer. So, copy that one. Pindahkan dia ke atas. Okay. So biasanya proses mesti berlaku sebelum return. Tak, sebelum return. Dalam bracket. Dalam bracket. Okay. So kalau kita tengok sekarang, dah agak lengkap. Okay. So kita tengok, dekat dalam bracket atas tu ada INT a drop. Kan? Dekat dalam bracket atas tu ada INT to drop. Ada INT 3 drop. Maksudnya 3 variable ni kita dah declare untuk function ni. Dan kita dah pakai dalam tu. A drop, 2 drop dengan 3 drop. Okay. Tapi kita ada variable sale amount. Yang kita return sale amount. Ada tak kita declare dalam this function? Okay, dalam function ni ada tak kita define? Ada tak kita declare sale amount? Tak ada lagi kan? So, copy daripada main tu. Jangan letak situ. Belum lagi. Belum lagi. Copy daripada main. Okay, kat main tu ada declaration. Dekat main, bawah. Dekat declaration part tu ada double sale amount. Yes, copy the whole thing. Nampak tak? Sebab dalam function ni, kita dalam function calculate total sale tu, kita belum declare lagi. Copy the whole thing. Daripada double sampai semicolon. Pada depan sampai habis. Sampai equal to 0 tu. Sampai semicolon. The whole. Yes. The whole lah. Copykan tu. Tetap kat dalam kita punya function definition. Sini. Sini. Dekat bawah. Yes. Sabar nak penuhkan yang last tu kan. Okay, nampak? So sekarang dah cantik. Okay, kalau kita tengok variable kita, a drop, 2 drop, 3 drop, ada declaration dia. Maksudnya ada INT a drop, ada INT 2 drop, ada INT 3 drop. And then kita dah pakai pun dalam tu, a drop, 2 drop, 3 drop. And then kita ada pakai sale amount, kita dah declare sale amount, and then kita return pun sale amount. So kita tengok apa yang kita return. Kita return sale amount. Okay. So bila kita return sale amount, kita tengok kita declare sale amount sebagai apa? Kita tengok dia declare sebagai double. So bila sale amount, benda yang kita returnkan tu, okay, and then kita tengok dia returnkan sale amount, and sale amount tu kita declare sebagai double, so automatic function ni akan jadi double. Itu yang patut kita masukkan dekat the last underscore tu. Double. So data type function kita ni double. Yes, that's it. Nampak? So siap lah kita punya step 1. Function definition. Step 2. Okay. So step 1 macam mana nak buat? Simple je. Okay. You kemaskan dulu that one. Okay. Good job. Okay. So kalau step 2, you kena ingat
dia ada header kat atas tu yang double calculate total strain IN1 drop to drop kan. Tapi header dia mati dengan open and close curly braces. Untuk step 2. Untuk step 1, you copy the header, the whole header, keseluruhan header tu. Dua header tu, yang atas dia header dia. Sampai double depan. Copy that one. Pindahkan ke atas, pastekan. So yang ini akan jadi step 1. Function prototype ataupun function declaration. Kalau yang lain ada soalan, tanya terus sedang dalam hati. Function prototype ataupun function. Cuma beza dia dengan step 2. Kalau step 2 dia buka, dia mati dengan open and close curly braces kan. Kalau step 1 dia terus mati dengan semicolon. Yes. Nampak? So siap step 1, siap step 2 dah. So kita nak buat step 2. Step 3 senang. Copy je step 1. Step 3 senang. Copy je step 1. Copy step 1. So buat step 3, copy step 1. Copy step 1 tu yang double calculate total tu. Function prototype. Copy yang tu. Termasuk semicolon. Kenapa termasuk semicolon? Sebab masa kita nak input nanti memang kena ada semicolon. So pergi dekat main, kat mana yang kita ambil that process tadi? Yang sale amount sama dengan drop darab 3, darab 35 apa semua tu. So kat mana? Kat mana kita ambil? So pergi kepada situ. Sebab tu saya suka ambil daripada dia punya kita buat dulu dalam bentuk so kat situ kan. So you enter that one. Jangan buang, sayang. Komen kan je. Komen kan je. Yes. Bolehlah buat kat atas dia, kat bawah dia kan. Mana yang selesa. Paste kan. Okay. So bila kita dah paste ni, kita tengok header ni. Header ni dia start dengan void ke dia start dengan selain daripada void? Adakah dia jenis void method ataupun non-void method ataupun non-void function? So kalau kita tengok ni dia jenis non-void. Dia bukan perkataan void kat depan lah. Dia perkataan double. So kalau perkataan dia selain daripada void, maksudnya double ke integer ke apa ke, dia mesti ada sama dengan. Sebab dia mesti ada assignment. So sebelum double tu yang tak sama dengan. Maksudnya kita bila dia ada return, maksudnya dia non-void lah. Bila dia non-void, dia mesti ada sama dengan. So sama dengan apa? Apa yang kita nak sama dengan kan? So kita tengok kat bawah tu. So in the end, kan, kita faham dalam function ni tadi apa kita kira? Kita kira sale amount. Betul tak? Kita return pun sale amount. So apa yang kita returnkan tu kita nak simpan balik dalam sale amount juga. Tapi sale amount yang ini berada di dalam ni. So letakkan sale underscore amount sama dengan our function. Nampak? Sale underscore so maksudnya untuk step 3 kita kena tengok dia void ataupun non-void. Kalau dia non-void, dia mesti ada sama dengan. Okay. And then untuk lengkapkan yang terakhir, macam biasa lah. So buang segala reserve word, segala simbol, segala apalah. Kecuali underscore lah. Sebab underscore bukan simbol kan. So comma jangan buang je tak. Comma tu pemisah je. Jadi kalau ada box ke, ada and ke kan, buang. Okay. Sebab. So, siap. Step 1, step 2, step 3. Okay. Right? So siap. Step 1, step 2, step 3. Okay, cuba try buat nombor 2. Calculate commission. Buat sendiri. Saya nak diam je. Terus buat step 1. Tak ada error dah. Okay. No problem. Mana yang you selesa? Saya dah tunjuk. Mana yang you selesa? Okay. Kalau you start daripada step 1, saya puji. Saya dah faham lah kan. Tengok soalan, dia dah boleh agak header dia macam mana. Perlu buat one by one. Okay. Sebab nanti kalau dalam final, tak ada masa banyak. Soalan macam ni setengah jam je maksimum kan. Buat final nanti ada 3 jam. Ada 3 part. Part C ada soalan macam ni. Soalan macam ni ada 2 pula. Part C ada 2 soalan. Setengah jam. Kan. Part B ada banyak lah soalan tracing semua kan. Coding pendek-pendek. So, itu mungkin sejam. Ataupun sejam setengah. Kan. Part A ada objektif. Objektif mungkin sejam. Ataupun setengah jam. So, in total kita ada 3 jam. So, standby.
return. Okay juga macam tu. Okay. So now you just think. Oh, okay. Good. You dah boleh agak apa nak return kan. So, apa proses dia? Kat mana yang you nak ambil daripada ni? Nampak? So, bila you dah buat dalam bentuk situation, okay, everything will be easy. So you just tinggal ambil, pakai. Okay. Okay, good. 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 Okay. So, jangan lupa. Okay. Yang ni saya ajar cara budak nakal lah. Okay. Okay. Tak apa buat dulu. Yes. Okay. So, selain daripada you buat step by step macam ni. Okay. Kalau you nak buat shortcut pun boleh juga. Okay. Maksudnya tak perlulah declare double commission equal to 0. Okay. You juga boleh buat. Terus buat double commission equal to. Terus the proses. Maksudnya terus drop darab dengan 35, darab 12 bagi 1. Terus maksudnya buang equal to 0 tu. Terus pindahkan tu ke atas. Yes. Ini maksudnya you dah semakin terror kan. Kalau you boleh buat macam ni. So buang terus yang lain tu. Cuma yang ni ada banyak editing you kena buat lah. Kan? Maksudnya tak boleh simply copy paste daripada main. Okay. Tapi saya kena introduce juga macam ni. Okay. Nampak So daripada sini, apa yang you perlukan untuk pengiraan? Untuk pengiraan tu, saya tengok, jangan tengok jawapan apa. Apa yang you perlu untuk kira. Maksudnya dalam kes ni, you perlukan a drop, two drop, three drop. Yang belah kanan. The equation yang belah kanan. So maksudnya, dia punya parameter masih lagi sama dengan yang atas. Tiga yang atas tu. Okay. Nampak tak? Kalau kita baca kan, dia kata that receive the number of bottle for each product. So simple lah. Kan? And then, kita nak buat dia as apa? Double. So, as double. Sebab kita return commission and commission kita declare as double. Okay? Baik. So siap lah. And this one. So copy the header. Jadikan dia kita punya declaration. So matikan dengan semicolon. So copy step 1. Jadikan step 1. Line nombor 10. Copy step 1. Copy step 1. Buat step 3. Function calling. So kat mana kita ambil tu? Okay, kita komenkan itu. Kita tak ada. Okay. So tengok function kita jenis double. Standby sama dengan. Oh you dah terror. Okay, tak ada masalah. Okay. Okay. So kalau ingat tadi ada sebab tu saya tak suka buang dulu double tu. Sebab nanti terlupa. Kena letak sama dengan ke tidak. Nampak tak? So double tu ada kan. So kalau ada double maksudnya ada sama dengan. So standby sama dengan sekejap. Kalau tak nak isi pun tak apa. And then baru decide apa yang kita nak sama dengan kan. So kita tengok apa yang kita ambil. So sebenarnya sepatutnya dia sama. Kalau kita ambil daripada commission equal to, so kita sama dengan commission juga. Commission equal to and then baru step 3. So step 3, buanglah segala reserve word. Itu je. Okay. Okay, good. Siap. Okay, so sekarang function yang ke-3. Calculate bonus. Kita buat. Okay, untuk bonus ni, saya akan tunjukkan lagi satu cara lah. Double dah tahu nama dah. Macam-macam dah terror kan. Tak ikut suka je. Okay, calculate bonus. Okay. And then yang ni dia kata that receive total sale. Ni ada berapa variable? Dua dia dah ada. Satu je variable kita nanti as parameter. Okay, so enter, open and close kali. Okay, so this one kat mana? Yang mencari bonus kat mana? Okay, standby return. Good. Oh, dah tahu dah return bonus. Good. So kat mana you nak ambil daripada you punya proses? Okay. That's the variable. Okay, good. Tapi sekejap lagi kita buang. Okay, tak apa. Okay. Saya nak tunjukkan di other way lagi satu. Sebab tengok dah terror kan. So hopefully yang lain pun saya anggap dah terror juga lah. Okay. Sampai bonus. Yes, sampai bonus. Good job.
Betul kan? Make your own decision. Saya tengok je. Saya tak nak cakap. So what should be your function type? Function type you apa? Then what should be your parameter? You decide. Kalau salah tak apa. Salah kita gelak. So how many parameters should you have? Kalau tengok kat sini, pun dah ada clue dah sebenarnya dalam soalan dia. And what should be your parameter? Yeah. Good job. So, kalau parameter, kita tinggal. Yeah. Oh. Oh, nak tengok dia macam. Good. Good job. Ada lagi tak? Tak ada. Okay, good. So, apa kita punya jenis ni? Okay. Okay. So, dah siap step 2. Okay. So, sebelumnya sambung, sambung. So, dah siap lah. Okay. Cuma saya nak tunjukkan, okay, kalau tadi saya dah tunjukkan, sebenarnya calculate total sale, kita buat cara, cara apa orang kata? Cara budak suci lah, baru belajar. Okay. Kalau calculate commission, kita dah start nakal sikit lah. Okay. So, untuk calculate commission, dia ada lagi satu cara. Okay. So, instead of you hantar variable, okay, you juga boleh hantar equation. Maksudnya, kira itu hantar. Okay. So, for that, okay, you boleh juga copy. Cuba ambil yang untuk calculate commission tu, ambil dia punya calculation je, yang belakang tu. Maksudnya, a draw tu sampai habis. Sampai semicolon. Okay, copykan that one. Pastekan dekat return tu. Maksudnya, return commission tu buang. Tinggalkan return, terus calculation. Pun boleh juga di sini. Saya tunggu. Yes, buang yang that one. Okay, paste. Maksudnya buang that declaration. Nampak faham tak? Yang declaration double commission punya line tu semua boleh buang. Maksudnya ada satu line je dalam this function. Buang. Oh, yang atas declaration double commission tu. Maksudnya? Yes. So, maksudnya, selain daripada you buat cara step by step ataupun declare terus macam ni and calculate, you juga sebenarnya boleh calculate terus return. So, tak payah nak declare apa-apa. So, you jimat line. Itu maksudnya easy to manage tu. So, program you jadi lebih pendek. Nampak tak? So, tak perlu buat step by step pun. Kita boleh terus buat macam ni. Maksudnya, dapatkan parameter you, kira setiap apa yang you kira, you terus returnkan. Cuma nak buat macam ni, you kena dah mahir lah orang kata. Dah betul-betul mahir. Maksudnya, you tahu yang apa yang kira ni adalah bentuk double. So, maksudnya apa sahaja yang you return, kalau dia bentuk double, maksudnya function ni kena jadi double lah. Faham tak? Maksudnya ada 3 cara. Okay? So, you boleh buat proses tu cara budak baik ataupun cara budak nakal lah. Okay? Tapi saya galakkan cara budak baik. Okay? Tapi soalan biasanya dia akan tanya dalam bentuk cara budak nakal. Okay? So, it's okay. Okay? Nampak So, kita ada 3 cara untuk buat function definition. So, ni cara budak baik yang ni. And then yang saya tunjuk terus yang bawah tu cara budak nakal. Okay? So, yang cara budak tengah-tengah tu, okay? Maksudnya jawab faham lah. Boleh apa tu, declare terus kira. Tak semestinya kena ni. Okay. So, untuk calculate bonus pula, saya nak tunjukkan bahawa dalam satu function tak semestinya ada satu return. Kalau kita tengok sekarang yang dua-dua kita buat yang pertama tu kan, dia ada satu return saja kan. Tapi dalam satu function sebenarnya kita boleh letak lebih daripada satu return. Cuma kalau kita letak return tu berurutan, dia return 1, return 2, return 3, okay, dia hanya akan buat return yang pertama je. Return yang bawah tu dia tak boleh buat. Sebab bila return tu mesti patah balik pada bin. Okay. Tapi kalau dalam case yang ini, yang calculate bonus ni, cuba scroll down sikit. Calculate bonus ni, kalau you tengok, dia punya result tak ada kaitan. Faham tak? Maksudnya kalau sale dia antara 0 ke 500, bonus dia 0. Maksudnya you boleh terus return 0. Buang bonus equal to 0 tu, jadikan return 0. Kat situ, ya, buang that one. Terus return. Sama dengan tu pun buang. Nampak? So maksudnya kalau you punya total sale tu 0 to 500, return 0. Betul tak? Sama juga in the end nanti you punya apa namanya bonus akan jadi 0. Kan? Yang kita buat kat name kan? So kita akan ambil ke mana? Sama juga. Bonus 200 tu pun return terus 200. Nampak tak? Tapi kalau kita letak berartingan macam ni,
So apa dia buat? Dia akan buat salah satu. Nampak? So boleh juga ada banyak return. Tapi hanya salah satu sahaja akan buat. Yang pertama dia jumpa dia akan buat. Yang return 0 bawah tu pun return. Dekat else tu. Nampak? So tak semestinya kena ada satu return. Return takkan menentukan dia error ke tak. Dia takkan ada error. Kecuali kalau ada equal tak buat. Kan? Lepas return tak boleh ada equal. Jadi error lah. Sebab dia equal kan. Buang equal. Ya. So maksudnya perlu tak return bonus kat bawah? Tak perlu. Boleh buang. Nampak? So boleh buang. Okay, buang. So perlu tak declare bonus kat atas? Tak perlu. Buang. Nampak? So kita dah jimat. Nampak? Kita boleh jimat banyak benda sebenarnya kalau kita gunakan function. Maksudnya kita boleh juga tunjukkan function ni membuatkan program kita boleh jadi pendek lah. Tak adalah pertama panjang. Betul tak? Kalau tidak tadi kata, wah tu nak buat function jadi banyak kena declare 2 kali satu dekat main. Sebenarnya kita boleh override that process. Nampak? So kita punya if else dah jadi sama macam dekat bawah. Hanya itu je. Tak ada tambahan declaration dan tak ada tambahan return. Return tu kita dah buat dekat dalam. Okay. So the last one, function print slip. Okay. Function print slip that receive the total income. Kita tak buat step 3 lagi kan? Sorry. Pergi ke atas. Copy step 1. Step 1 kita dah buat lah. Step 1 pun belum buat. So copy the header. So dia dah terror lah. Bukan kan? Copy header. Dan pastekan. Ganti dengan semicolon. Copy step 1. Pindah ke bawah. Okay. So yang ini dia kena pakai paragraph punya komen. Backslash star. Okay. Backslash star. Stop. Enter. Yes. And then dekat else tu star backslash. Stop comment. Dia komenkan semua sekali. Kat situ ya. Star backslash. Okay. So paste kat atas ke bawah? Kat bawah. Okay, tak ada masalah. So kita tengok dia jenis double. So kita kena standby sama dengan. Oh, nombor ke atas. Okay, sama dengan. Okay. So sama dengan apa? So calculate bonus. So by right, in the end kita nak ambil bonus. Okay. Betul. So dah siapnya ni, remove all the reserve word, the symbol, and the box. Okay. So siap. Nampak? Simple. Okay. And then the last one untuk menjawab soalan ni. Okay. Is it? The last one, function print slip. Okay. So kalau tengok print slip ni bukan the whole slip. Okay. Dia hanya suruh kita buat slip untuk total income. Which weird lah. Sebenarnya sebab markah dia dah habis. Okay. Kalau saya nampak ini ni maksudnya markah dia dah habis lah. Okay. So print slip ni dia nak buat apa? Dia nak hanya print total income. Function print. So bracket, dalam bracket dia store dulu ya. Then open and close ni. Okay. So kalau dalam final kalau dia dah draft kan. Senang. Tadi jangan buat cantik. Tulis komputer pun tak masalah. Okay, tu bawah. So kat mana kita nak ambil? Ingat dia kata that print the total income. Hanya total income. No need, bukan yang tu. Dekat mana? Print slip maksudnya dekat output. Kan? Mana? Bukan yang itu. Itu proses dia. That print. That print the total income. Itu yang mana? Yes. Hanya yang ini. So copy this one. Okay. Dan kita pastekan dalam itu ni. Dia macam kelakar lah sebenarnya. Tapi sebab sebenarnya description dia adalah markah. Okay. So dalam nak buat output ni, apa yang kita perlukan? Sebenarnya dia dah bagi tahu tu kan. That print the total income. So maksudnya variable yang kita perlukan untuk diterima daripada main hanyalah total income. So total income kita declare sebagai apa? Dia declare sebagai double. Dekat tu bracket belakang parameter. Wait. Double. Okay, good. So kita tengok betul-betul. Kita tengok soalan dulu. Function print slip that print the total income of the distributor. Ada tak perkataan return? Tak ada. Masa kita buat function ni, ada tak benda yang kita nak return kan? Kita hanya nak type C out. Ada tak kita nak pulangkan apa-apa result of calculation? Tak ada. Betul tak? So maksudnya function ni tak ada return. Bila tak ada return, biarlah tak ada return. So automatic function ni akan jadi jenis void.
Nampak tak? This is how we decide. Nampak? Dia tak ada perkataan return. Kan? Tak ada benda pun kita nak pulangkan. So automatic dia jadi what. Okay. So now what step 1? Okay. So kita copy header. Yeah. Kita gantikan curly braces dengan semicolon. Okay. Braces kat atas. Okay. Silap. Then kita go to kat mana kita copy see out tadi lah. Kita copy the header, the step 1, and then kita kat mana kita copy see out dia. Bukan kat situ, yang ini untuk proses. Ini untuk proses. Kat bawah, kat mana kita ambil. Kat see out ni. So kat sinilah kita pastekan. So kita tengok. Dia jenis void. Jenis void perlu standby sama dengan tak? Tak perlu kan? So tak perlu buat apa-apa. Terus lompat. Delete segala reserve word, symbol and box bracket kalau ada. So kita komenkan ni. So siaplah. Sebenarnya kita dah menjawab soalan. So you boleh try compile, boleh try run, tengok result dia sama tak? So by right the result. Untuk tengok result dia sama. Dapat. Kita try run dulu sekali. Sebab kadang-kadang siapa ni? Kita boleh petikai kan kalau pakai dev ni kan. Dia kata apa orang kata? Dia punya compile and run tu dia run the old file. Kita boleh argue macam tu kan. It's okay. Boleh try. Okay. So sepatutnya semua value still keluar macam biasa lah. Kan? So hasil tambah nampak betul. Okay, hasil tambah betul. Nampak betul lah. Kan? Hasil pun betul. RM200. RM200. Soalan. RM200. Betul. Nampak okey? So kalau nak tahu dia jadi ke tak betul-betul. Sebab takut dia terrun source code lama kan. So apa boleh you buat? You tambahkan kat cout tu. Kat header tu kan. Okay. Dekat yang output ni. Okay. Welcome to tambahkan 1, 2, 3. Dekat welcome to tu tambahkan je nombor kat belakang. Nak tengok bila you compile dia. Compile yang ini kan dia compile yang lama. Itu je kita nak tengok. Kan? Sebab kadang-kadang kita boleh argue untuk dev ni lah. Saya baru perasan. Kadang-kadang bila kita run, okey lah tu. Letakkan macam tu kan. Okay, tak ada masalah. Okay. So, dalam dev ni kita boleh argue yang dia run the old compilation. Dia ada masalah updating kan kadang-kadang. Dia tak update the new file. The new source code. Tu jadilah. Sebab bracket dah bertambah kan. Currently you are running the method. Okay. Sabar So apa maksud so kita ada masa lagi lebih kurang 40 minit. So yang ini you boleh save. Savekan dulu. Okay. Dan save as time baru. Perkataan extra ke apa tu. Kita akan habiskan. Maksudnya in the end dekat apa ni namanya kita punya file ni kalau boleh saya nak you kosongkan. Maksudnya tak ada dah apa maknanya tak ada apa-apa apa namanya statement yang kosong. Semuanya adalah function invocation. Kita try buat macam tu. Boleh? Okay, so savekan dulu yang ni. Okay. Nak copy je. Boleh? Copykan yang source code tadi. Semua ni? Copykan, pindahkan ke yang tadi. Semua sekali. Tak ada masalah. Okay. Okay. So ideanya adalah saya nak kosongkan. Kenapa dia setengah jalan lah? Tadi. Semua sekali. Okay, saya dah simpan. Okay. Copy. Okay, good. Okay. So, the first one yang saya nak buktikan adalah the idea of reusability lah. Reusability. Okay. So, kalau kita tengok, kawan ni dah buat cantik lah. Dia terbuat pun. Tak sengajanya telah membantu saya. Kalau kita tengok dekat input dia ada header. Dia ada buat welcome to. Betul tak? Dekat input dia. Okay. Kat input ada welcome to. Cuba tengok dekat output. Okay. Dekat output pun dia ada buat welcome to. Cuma tadi dia ada tambah bracket lah. Untuk tunjukkan perbezaan kan. Pun dah buat. Okay. Tak ada masalah. So apa kita nak buat adalah welcome to ni kita nak jadikan dia sebagai function. So copy this one. Daripada cout line yang atas sampai cout line yang bawah. Maksudnya ada yes sampai situ. Copy that one. Okay.
So yang ini kita akan jadikan dia sebagai function juga. So pergi dekat step tu. Okay. Lepas tu saya suruh save as baru. Okay. Step tu mana? Boleh kat mana-mana, kat atas tu, kat bawah tu tak kira. Susunan dia tak kira. Sini. Cuma jangan letak dalam orang lain punya. Buat yang baru. Ini dalam double bonus. Okay. Buat yang baru. Bawah dia. Okay. So letak underscore. Underscore dulu. And then title tu kita bagilah print menu. Nama function kan print menu. Okay. Okay. So buka tutup. Gantikan dengan underscore juga dulu. Okay. Then open pilih version. Kita open and close pilih version. Okay. Okay. So paste kan. Dia tak ada. Okay. Nampak tak? So yang ini yang ni. So kalau kita tengok ni, ada tak variable yang kita nak pakai? Tak ada. Betul tak? Sebenarnya si out and line dan si out hardcode string kan. So tak ada apa-apa variable yang kita nak pakai. So maksudnya kita tak ada parameter yang kita nak paskan. So maksudnya dalam bracket tu kosong lah. Tak ada apa-apa. Buang je underscore tu. Maksudnya tak perlu ada apa-apa. Kan? So kita tengok dalam ni pula, ada tak kita nak return apa-apa? Tak ada ke? So bila tak ada, tak adalah return. Bila tak ada return, function kita automatic jadi jenis type. Salah. Yes, jadi jenis what? Nampak kan? Okay. So sekarang, copy dia punya header ni, nampak? Semudah ini dia punya header. Copy, buat step 1. Okay. Lepas tu saya suruh delete lah. Copy paste. Gantikan dengan semicolon. And then copy the step 1. Okay. So yang ini kita nak letak dekat berapa tempat? 2 tempat. Kenapa 2 tempat? Sebab saya nak tunjukkan the idea of feasibility tu lah. So pergi dekat input dulu. Okay. So dekat input. Kat input buang tu. Yang 4 line pertama siap tu buang. Jangan komen dah, buang. Professional. Nak komen juga. Boleh, sayang coding kan. Okay, tak ada masalah. Enter. Okay. Tutup kat situ kan. Stop. Backslash. Okay. Enter kat situ. Paste kan. Nampak tak? And then sebabkan dia jenis void, perlu tak ada sama dengan tak ada. Kan? So kalau tak ada, teruslah buat macam biasa. Buang segala. Reserve. Siap. So the same function call, this one, ni buat juga dekat output. Okay. So yang ini by right effect dia sebab kita ikut yang output. So by right input nanti ada gap. Ada header dia dengan yang tu, masa kita run dia akan ada gap. So paste juga, masukkan je kan. Nampak? So sebab dia jenis void, tak perlu standby sama dengan, terus buang segala reserve word. Itu sahaja. So buang void. Okay. Nampak? So inilah idea of reusability. Buat sekali boleh pakai 2 kali. Kan? Cuba compile, cuba run, tengok. Ada, ni tak save lagi. Cuba save dulu, dan compile, dan run. Lepas tu saya suruh save. Sorry, pandai tak save. Tukarlah nama sikit, tak extra ke. Soalan dia sama. So kalau sempat, kita kosongkan. Kalau tak sempat, you kosongkan sendiri. Nampak tak? So kita boleh buang semua sekali. Okay. So, sesuaikanlah. Nampak tak? Dia ada gap. Gap dia ada apa? 2 enter kat atas, 2 enter kat bawah kan. Sama macam output. Okay. Dia cantik lah. Okey lah. Punya waiting work kan. Satu tambah dia tu sama, tu sama. Okay. Kalau nak lagi cantik nanti tambahlah. Okay. So next one, apa lagi yang kita boleh kosongkan? Cuba kita tengok. Kita start dari bawah. Kat output apa lagi? Tu. 3 si out dah.
Tiga cout tu pun kita buat lah ada satu print all. Kan? Kita dah ada print menu, print all, print slip. Print all. Kopikan ketiga-tiga tu. Kalau you nak lagi senang, kopi sekali dengan handline tu. Sebab matlamatnya kita nak potongkan. Kopi yang itu, dah kopi, kita buat definition dia dekat atas. Okay. Kalau nak cantik dekat dengan drop ni, supaya dia tengok apa beza dia. So bagi nama, letak dulu. Okay, tak ada masalah. Okay. So baru kita buat dia punya header. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, underscore. So kita bagi nama function print all lah. Okay. Print all. Print all. All. Semua ni. Okay. So bracket dia, underscore dulu. Kita tengok apa kita nak isi. So open and close kali. Bracket. Okay. Okay. So kita paste. Okay. So tengok. Kalau kita tengok yang ni, comparekan dengan siapa nama tadi, welcome to drop kan? Ada tak variable dalam welcome to drop tadi? Tapi kalau yang ni, ada tak variable yang kita nak pakai? Ada 3 kan? So, kita kena paskan 3-3. Check amount, commission, and also okay. Nama dia tak semestinya kena sama. Kalau you nak tukar nama dia boleh. Tapi kalau nak senang, pakai je nama sama. Okay. And then, semua ni kita declare kat bawah sebagai double. So jangan lupa lah step 1. Double sale amount, double commission and double bonus. Okay. Okay, good. So kita tengok. Proses kita ada tak return? Ada tak kita nak return? Ada tak apa-apa proses? Tak ada. Ada tak kita standby return? Tak ada. Ada tak penggunaan return? Tak ada. So kalau tak ada return, maksudnya automatic function kita jadi jenis. Then step 2, copy header pergi kepada step 1. Okay. So pastekan dan open and close curly braces dengan semi. And then copy the step 1 sekali sampai semicolon. Kat mana kita ambil C out C in yang dalam proses dekat definition tadi? Mana? Bukan kat sini. Dekat mana dalam main? Dalam main. Bukan kat sini. Itu kan invoke dalam definition. Kita invoke dalam main. Kat mana? Yes. This one. So commentkan everything. Okay. Yes. Okay. Good. Okay. Betul. Okay. Okay. Good. Okay. Good. Mana? Okay dah. Okay. Tak ada masalah. Kalau you selesa macam ni, buat macam ni. Kalau ada yang selesa, komenkan je semua output, letak semua information kat bawah kan. Nak bagi tengok semuanya step 3 je kan. Boleh juga. So yang ini jenis void, perlu tak standby sama dengan tak. So tak perlu standby sama dengan, tak ada apa-apa, terus skip, terus buang all the reserve. Kata type ke, bracket ke apa, and so on. Just buang. Kecuali simbol underscore. Underscore kita tak consider sini. Dapat tak? So sekarang output ada tak perkataan C out? Tak ada kan? Semuanya adalah step 3. So settle lah. Dah cantik lah. Kalau projek nanti you buat macam ni lah sebenarnya. Kosongkan you punya program. Sebanyak mungkin. And buktikan lah the idea of usability. So tengok kat proses. Proses ada satu yang kita tak buat. Kan? Yang calculate total income. So yang ini buat. Jadikan dia dalam function. Cuba buat. Kopikan dia. Kan? Buat definition dia dulu. Bagilah nama sama lebih kurang kan. Calculate total total income. Kan? So, bagi nama sama macam dalam soalan yang lain. Kalsi. Okey, tak buat ni. Okay, tak ada masalah. Lah. Pendapat. Okay, good. So, bracket dan 3 underscore dulu. Yes. Put and close clear braces. Okay. So, yang ni terpulang. Pada nak buat cara budak nakal ke, nak buat step by step, cara beginner ke, cara expert ke, tak perlu. Okay. Jadi saya diam. Nanti kalau parameter ke apa, kalau saya set how you want to do it. Jangan lupa
Okey. So decide apa parameter. Biasanya parameter adalah belah kanan. Apa yang kita perlukan untuk penggunaan. Okey. Apa yang kita nak return biasa belah kiri. Result of the calculation. Okay. Okay, good. So commission dah declare, bonus dah declare, total income belum declare. Ya declare dulu. Terus buat. Ni satu silap idea ni. Nampak? Di dalam ni ada proses, ada pengiraan berlaku kan. So by right, total income tu perlu tak kita pulangkan balik kepada main? Perlu tak kita return? Kan? Yang ini kita perlu return kan? Sebab dia berlaku pengiraan kan. So kita return kan total income. Okay. So kalau kita tengok yang ni, commission ada double commission, bonus ada double bonus, total income tak ada. Dia tak declare lagi total income. Tu kena declare dulu lah total income. Tambahkan kat depan. Buat cara intermediate. Double total income sama dengan calculation. Tu ada cara kat atas, ada cara beginner, ada cara expert, tu ada cara intermediate. So double total income. Ya. Nanti lah. So semua cara ada kan. So double total income, so return total income, so automatic function kita jadi double. Okay, step 2. Copy the header. Buat step 1. Okay. Yeah. So step 1 just endkan dengan semicolon. Step 1. Betul kan? Bila dah buat dia jadi senang. Dan pindahkan ke yes. So bila komenkan this one. Yang ni pakai line comment je lah. Kan? Backslash. Double backslash. So backslash. Tak perlulah pakai backslash lah. Satu line je. Double backslash. Okay. Yes. Terus tick. So kita tengok dia jenis double. So kalau function kita jenis double, kita kena standby sama dengan depan. So sama dengan apa? Kita tengok apa yang kita komenkan tu. So sama dengan total. Total income sama dengan. Ya, dah susun cantik sama dengan bawah apa semua, barulah kita buang segala reserve word, bold and box. Okey lah. Ya, yang tu dah siap. Yang tu dah jadi function. Dah Jadi. Yang ni dah habis tak? Nampak? So output dah settle, proses pun dah settle, semua dah jadi dalam bentuk function. Okay. So kita tengok input. Ada tak lagi? Input ada banyak. Input, ni pun boleh kita tunjukkan recyclable. Kita boleh recycle. Kalau kita tengok C out, C in untuk a drop tu, kita buat yang bawah. Untuk a drop, 2 drop dengan 3 drop tu, kan? Dia punya yang berubah adalah variable. Betul tak? Tapi dan soalan. Tapi the concept is the same. Maksudnya, tanya soalan, dapatkan jawapan dalam bentuk integer. Tanya soalan, dapatkan jawapan dalam bentuk integer. Tanya soalan, dapatkan jawapan dalam bentuk integer. So, apa kita boleh buat? Kita copy satu line lah yang kat bawah tadi. Kita copy satu line, satu C out dengan satu C in. Untuk yang mana-mana, tak kisah. Satu je. Kita copy. Satu C out dengan C in. Yes. So, kenapa satu? Sebab kita nak membuktikan idea of reusability. So, yang ini, kita buka dulu, kita tak underscore. Macam biasalah. So, kita bagi ni. So, kita tahu dia tanya integer. So, kita boleh buat apa-apalah, bilangan drop. Okey, tak kisah. Ini dalam bracket. Okey, kejap lagi kita decide. And then, open and close curly braces. Okay. So, kalau kita tengok, C out dia yang berubah adalah kali pertama dia kata a drop. Kali kedua 2 drop. Kali ketiga 3 drop. Yang berubah adalah apa yang di C out kan. So C out tu instead of kita hardcode C out a drop, so you boleh buat C out arrow soalan. Yang atas tu soalan. Betul tak? Dalam ni. Yang tu gantikan. Yes, dalam tu. Jadikan dia variable soalan.
Bukan hard code, variable. Maksudnya buang terus double quote tu. Jadikan dia variable. So sekarang soalan kita adalah persoalannya sekarang adalah soalan ni nak datang daripada mana? Soalan ni boleh datang daripada variable. Maksudnya as parameter tu kita akan hantar soalan. Okay. So yang dekat underscore dalam parameter tu kita hantarkan soalan. Buat yang tu soalan. So soalan kita dalam bentuk string betul tak? Dalam bentuk array of character. So maksudnya soalan kita punya data set akan jadi char. Soalan tu kat parameter tu ya. Char, soalan, and then dia array kan, string kan. So kat belakang tu letakkan kotak. Tapi tak perlu letak 100, tak wajib letak 100. Okay? Kalau letak pun tak apa. Okay? Kalau tak letak pun boleh. Okay? Untuk passing parameter tak perlu letak. Dia akan ikut berapa banyak yang kita hantar initially. Okay? And then cin, tak semestinya kita nak cinkan a drop. Betul tak? Kita nak cinkan a drop, to drop dengan three drop. So it can be cin of anything. So why not kita tukarkan supaya kita tak confuse, kita tukarkan cin jawapan. Yes, you get the idea. Tapi apa yang kita cinkan jawapan ni, tak perlu jadi parameter pun. Nampak tak? So cinkan jawapan ni adalah value of what? Double ke float ke apa? A drop tadi, to drop, three drop, semuanya kita declare sebagai integer. Nampak tak? So kita boleh declare dalam ni integer jawapan sama dengan 0. Sebelum si out si in ni, declare dulu. Yes, kat situ. Betul kan? So declare kan jawapan. So yang ini part ni mahal sikit lah. Tapi jarang ditanya. Tapi dalam projek nanti you all kena buat. Semicolon. Equal to 0, semicolon. Okay. Kalau tak ada equal to 0 pun boleh. So selepas cin, so dalam ni tak ada proses tambah tolak. Tapi ada tak update of the value jawapan? Ada kan? Sebab kita cinkan jawapan kita. So dalam ni maksudnya kita nak returnkan apa? Kita nak returnkan cin. Kita nak returnkan cin. Kita nak returnkan jawapan. Kita nak returnkan jawapan. Okay. Okay. So jawapan ni kita nak returnkan. So apa jenis function kita? Kita returnkan jawapan kita declare sebagai int, automatic function kita jadi int lah. Nampak? So dia still lagi non-void function. So copy the header. Okay. Copykan header dia. Dan pindahkan ke atas. Buat step 1. Step 1. Okay. Okay. Matikan dia. Okay. Copykan dia. Okay. Okay. Pergi ke bawah. Okay. So untuk yang tiga-tiga ni, kita boleh komen kan? Kita akan pakai input. Okay. Komenkan yang ini. Backslash start. Backslash dulu. Backslash dulu. Okay. Matikan dengan start. Okay. Enter. Okay. So pastekan kita punya step 1. Okay. So yang ini kita tengok dia jenis int. Okay. So yang pertama kita nak buat untuk siapa? Kalau int selain daripada void, dia mesti ada sama dengan. Okay. So sama dengan apa? Kan? So selain daripada void, kita kena ada sama dengan. So int ada sama dengan apa? Sama dengan a drop. Kita apa pun kita buat untuk bilangan jawapan ni, kita nak update value of our a drop. So dia akan jadi a drop sama dengan apa? Okay. So dah siap yang ni? Ni. So soalan kita apa? Nampak? So soalan ni sekarang, apa soalan yang kita nak bagi? Soalan kita yang itu. Yang kat atas tu, yang dalam double quote tu, yang a drop sama dengan. Kopikan the whole thing. Daripada buka double quote sampai tutup double quote. Itulah soalan yang akan kita hantar. See out tak payah. Atas tu je. Yang atas je. Daripada double quote a drop. Daripada pembuka double quote dia, buka dia. Sampai ke belakang. Sampai sebelum semicolon dia. Itulah yang kita nak hantar. Kita copy kan. Itulah yang kita gantikan semua. Maksudnya, okay, selain daripada you passkan variable, selama ni kita duk passkan variable sebenarnya you juga boleh passkan value. Pastekan kat situ.
Kacau soalan bracket tu, buang semua tu sekali. Tinggalkan bracket dia je. Tuliskan dan you copykan, yes. Nampak? So sekarang, instead of you hantar variable, you are sending the actual value. Maksudnya, tak semestinya you kena hantar variable, you juga boleh hantar value. So buat untuk yang 2 drop dengan 3 drop, sama. So yang berubah adalah kat mana you nak update you punya jawapan. So depan ni jadi 2 drop equal tu lah. Okay. And then apa jenis soalan yang you nak hantar? Tak adalah you nak hantar a drop kan. Nak tanya pasal 2 drop, hantar soalan 2 drop. Nampak cerita dia? So yang ini, yes, copy the 2 drop. Faham eh? So sekarang you nampak tak semestinya you kena hantar variable. Maksudnya kalau nak hantar value betul, sebab tu saya kata nama tu tak penting as long as tempat dia sama. Okay. So yang ni kalau kita tengok dia sama lah. Okay. Nampak tak? Kita recycle. Kita buat function tu sekali je, tapi boleh panggil 3 kali. Yang berubah hanyalah apa yang kita paskan, soalan apa yang kita paskan. Yang berubah adalah kat mana kita update in the end dekat dalam. That's the idea of reusable. So jimat tak? Daripada kita kena buat 6 line, kita kena buat 3 line. Itulah penjumatan of line. Okay? So untuk yang 2 tu, simple lah. Kan? Kalau ikutkan member ID pun integer tu lah. Boleh tak kita pakai bilangan drop kat situ? Boleh, tak ada masalah. So gantikan kat situ. Kat member ID tu, kan? Yang itu pun you gunakan bilangan drop. Sebab dia punya nama function. Tapi tak ada masalah. After all, dia menerima input integer tu lah. In jawapan. Jawapan kita declare sebagai integer. No, buang. Komenkan this one. Komenkan this one. Okay. Sebab tu soalan ni tak senang kan. Saya punya cadangan tadi, nama function ni sepatutnya tanya integer. Macam tu lah. Okay. But it's okay. Member ID lah. Kita declare variable. Saya tak ingat. Jadi kat atas. Betul, member ID. Kan? Member ID you declare sebagai integer. Member ID. Kat atas kan? Dekat declaration. Yes. Okay. Boleh. Kita balik kat bawah tadi. Okay, baik. Mana tadi? Kat input. Yes. Atas tick. Kat sini. So, copy kan sama macam bawah tu. A drop, bilangan. Copy kan. Yang tu komen kan. Yang tu tak payah. Tak payah copy. Bawah. Yang a drop tu. Yang apa tu? Step 3 yang bawah tu. A drop ikut tu bilangan drop. Copy that one. That one? Yes. Yang tu. Copy yang tu. Letakkan dia kat bawah see out and line. Untuk member ID. Yes. Kat sebelum. Sebelum tu. Maksudnya ada satu akan tertinggal. Buruk pula tiba-tiba ada see out dah tu. Okay, tak apa. Paste kan. Okay. So yang ini apa yang berubah? A drop tu, kita komenkan dua line ni. Betul? Okay. So a drop, yang tu kita jadikan dia member ID. Kita tanya pasal member ID. Walaupun function kita. Yang tu, yang see out dalam double quote tu, kita pindahkan. Okay. Sebab nama dia tak sesuai. Itu yang mungkin buat kita confuse lah. Sebab tu tadi sebenarnya cadangan saya, nama dia sepatutnya tanya user integer value. Okay. Tapi it's okay. Member ID. So, spacing dia boleh cantik lah. Kalau nak cantik kan. Satu, dua, okay. Terlebih. Terkurang. Okay. Okay. Cantik lah tu. Nampak tak? So maksudnya, nampak? Itu boleh pakai 4 kali pun. Cuma sebabkan soalan apa tu, nama function dia tak sesuai. Kan, Alif terletak bilangan drop. Maksudnya letaklah tanya user input integer. Kan? So boleh pakai 4 kali. Nampak cantik sikit kan? Okay? Tapi tak ada masalah. Kalau nak tukar kena tukar semua. Boleh, tak ada masalah. We still have time. Hopefully sempat untuk yang terakhir. Kita pun tinggal satu je kan. Hanya tinggal untuk yang ni tukar. Tanya user input integer. Katakan. Okay. User input integer. Integer. Okay. Kopikan yang yes. So jangan lupa update step 2. Step 2 kita mana? Bilangan drop ni. Okay.
Cantik. And then pergi kepada yang kat sini. Bilangan rod 44 ni ganti. Dia tak boleh tanya duit je. Tu nampak tak? Nama function tu kadang-kadang memainkan peranan kan. Macam ni baru nampak logik kan. Okay. Tu boleh pakai sekali untuk member ID. Member ID tu tadi kat itu. Kat main. Nampak tak? Baru sesuai kita pakai sekali untuk member ID. Sebab member ID tu kita declare sebagai integer. Okay. Nampak cuba try compile tengok ada error tak? Tekan. Kan dah buat banyak-banyak lah, ada error. Ada. Tak ada. So kenapa keluar warning? Sebab kita hantar direct value. Untuk member ID, a drop, to drop, a drop. Okay, dia memang akan keluar warning. Okay, kalau kita hantar direct. Dia sama macam kita buat dalam ni kita boleh buat lah sebenarnya. A tambah dengan B. 3 tambah dengan 5. Tak simpan tak mana-mana. Boleh. Tapi dia akan keluar warning. Okay. So warning tak apa. Yang penting kita tengok bawah dia tak ada error. Dia masih boleh. Okay. Try this one. Salah. So by right dia sama lah. The idea is still good. So macam mana kita nak tahu dia jadi ke tak? Nampak? Okay. So macam mana kita tahu? Sebab kita tahu Alif punya spacing untuk member ID tu dah lari. Dia dah tak sama dengan one drop, two drop. Okay. Dia tertinggal satu masa paskan. Okay. Betul lah tu. Okay. So the last one. Kita buat untuk name. Kalau kita tengok ada satu cin.getLine kan. Cin.getLine pun kita boleh jadikan dia sebagai function. Tak ada masalah. Okay. So yang ini kita boleh buat lah. Nama function dia. Copy dunia dulu. Okay. Untuk membolehkan dia recycle, kita buat sama macam tanya integer. Tapi kita still panggil, yang ini kita panggil sekali lah. Sebab cin.getLine tak ada yang lain nak. Okay. Kita buat yang sama. Ada store, tanya user input string. Okay. Cantik lah macam tu. Okay. Tanya user input. So input ni yang biasa boleh digunakan untuk projek you all nanti untuk menunjukkan the idea of reusable. Open and close sekali. Okay. Sebab format dia akan sama. Tanya soalan, dapatkan jawapan. Cuma beza dia, kita kena buat satu untuk tanya user itu integer, satu string, satu double. Input, satu float. So yang ini sama juga. Dia boleh tukarkan konsep. So cout masih lagi soalan. Cout masih lagi soalan. Turun ke atas ni yang berubah hanya soalan. Kan? So cout kan soalan. Tak ada masalah nama dia sama. Sebab function dia lain-lain. Okay. So kat sini, kita masuk ke apa? Okay. Yes. Char. Okay. Okay. Cuma, saya tak tahu you all punya limit macam mana. Sebab tak ada example dalam buku. Sebab saya tak sepatutnya ajar char kotak. Char start. Okay. So kita buat macam ni. So bila you nak return untuk char cin.getLine, untuk char kotak ni, bila you nak return, okay, untuk cin.getLine dia automatic return by reference. Maksudnya dia kena jadi sebahagian daripada parameter. Faham tak? Tak faham saya tunjuk. Okay, so maksudnya selepas char kotak soalan tu, Alif terus letak koma, terus buat char soalan jawapan. Char soalan jawapan. Char jawapan kotak. Char jawapan kotak. Okay. So bila kita pakai string, dia automatic return menggunakan variable, gunakan parameter. Faham Tanpa simbol n tu. Okay. So maksudnya cin getLine, name tu tukarkan kepada jawapan. Okay. Koma. Kalau yang ni eloklah letak 100. Yang ni letak 100. Untuk jawapan tu dalam kotak kat atas tu letakkan 100. Okay. Letak 100, so kat situ boleh letak 90. Okay. Kita try yang this one. Hopefully jadi. Okay, so kalau kita tengok yang ni, okay, ingat saya kata so kalau yang ini, kita kena ingat bila char kotak, okay, kita tak boleh gunakan perkataan return. Okay, untuk char kotak, kita kena return gunakan parameter. Sebab tu kita tambahkan kat situ. Okay, untuk char kotak sahaja, okay, dia automatic macam dia two way. Okay, so dia tak ada perkataan return. So kita tak perlu standby return. Okay, dia akan return automatic gunakan variable.
Hanya char bila ada kotak sahaja dia unik. Bila char kotak ataupun pakai simbol M. Dia terus return gunakan variable, gunakan parameter. So maksudnya dalam soalan yang ini dia tak ada return. Dalam function ni dia tak ada. Okay. So bila tak ada return, maksudnya function kita automatic jadi jenis what. Okay. Untuk cin.getLine sahaja untuk char kotak sahaja. Bila you passkan char kotak, bila you pakai cin.getLine, you kena passkan dia as part of the parameter. Dia unik sikit. Okay, ada soalan macam ni Okay. So you copy this one. Copy the header. Jadikan dia punya step. Kita tengok jadi ketak. Boleh jadi lah. So saya tak patut ada char star. Okay. So matikan dengan okay. Cuba try compile dulu setakat ni. Boleh tak ada error lah. Dulu. Bawah ni tak ada tukar. Tak ada masalah. Ya? Bawah ni tak ada tukar. Biar dulu. Kita nak tengok step 1 dengan step 2 okay tak? Saya nak tengok yang tu. Sebab yang ni saya tak boleh tunjukkan contoh. Okay, nampak okay so far. Okay. So yang ni, pastekan kat tu. Okay. So komenkan this one. And then pastekan. Okay. Boleh komenkan dulu. Tak ada masalah. Okay. Pakai line pun. Okay. So kalau kita tengok dia jenis void kan. So jenis void maksudnya tak perlu standby sama dengan So terus buang segala reserve word dengan segala simbol. Maksudnya dalam ni ada bracket. Buang bracket, box bracket tu buang. 100 tu pun buang. Okay. Buang. Buang. Box bracket 100 tu pun buang. So jawapan tu, okay. Soalan apa kita nak letak? Cuba fikirkan. Apa soalan? Soalan ni adalah sama macam atas tu. Double. Yes. Kita nak hantarkan the actual soalan. Name of the value. Okay. Okay. And then jawapan kita bukan nak pulangkan jawapan. Jawapan yang kita in getLine dalam function, kita nak dia update dekat name. Yes. Good job. Tapi tak perlu hantar 99. Nampak? Sebab kita hanya ada char star tu, char kotak ada 2 kali je. 99 kita dah buat kat dalam getLine. Nampak? So kita hanya hantar nama variable. Right? Okay. Cuba try. Okay. Untuk pastikan dia betul, nama seller tu tambahlah. Sebelum dash tu tambahkan 1, 2, 3. Tambahkan apa-apa yang menyunikkan dia. Okay, buat huruf kecil. Kita nak tengok dia jadi ke tak lah. Sebenarnya kan. Okay, jadi. Jadi. Alah, tapi tersilap juga. Macam ni kita nak tahu dia dapat ke tak value tu. Betul tak? So, cuba tambahkan satu cout kat output. Hanya untuk cin.getLine lah. Sebab yang lain semua kita tahu kita jadi kan. Sini. Tambah dia cout tengok dekat output. Dekat output lah. Kat state. Kat output kan. Tambahkan cout tengok. Cout je tak payah letak dalam hal. Kat bawah. Untuk testing. Nanti bolehlah komenkan kemudian. Sebelum return 0 tu tambahkan. Bawah. Sebelum return 0 tu tambahkan. Okay. Terus cout. Out arrow. Name. Arrow. Arrow dia ada. Name. Okay. Arrow lagi. Terus juga member underscore ID dia. Kita nak tengok. Dia dapat tak value-value? Okay. So kenapa tak ada dalam soalan ingat kadang-kadang soalan ni sebab nak talikan dengan markah. Okay. Boleh. Okay. Cuba try compile. Okay. Okay, member ID masukkan. Dia tak ada masalah. Okay, result ni kita tengok final submission lah. Nampak? So, Ali masuk 1, 2, 3, 4. Dia tak masuk. Kita masukkan 5, 6, 7, 8 lah. Tapi dia keluar 1, 2, 3, 4. Nampak? Tu ada silap sikit lah tu. So, kita tengok why that happen Kita tengok. Why? Kenapa dia jadi macam tu? So, kita returnkan dekat siapa? Input. Cuba tengok atas. Member ID. Okay. Member ID atas. Okay. Naik atas. So, kita update siapa? Kat input. 1 block. 2 block. Di atas sikit lagi. Tu silapnya. Nampak? 1 drop tu. Member ID you update kepada 1 drop.
Patutnya ni member ID equal to lah. This line. No. Dekat belakang. Dekat depan, sorry. Yang kat depan tu. You tengok. You append kan, jawapan dia dekat drop. Patutnya kat sini member underscore ID lah kan. Okay. Itu silap dia. Okay, try compile balik. Dan try run. Jangan letak break. Tekan balik kat nombor je. Buang koma tu. Yes. Nampak Baik. Okay, cuma masukkan. Okay. Now 78 ni. Okay, good. Baik. So kalau you buang semua yang you comment tu, you kan tengok you punya program tak ada see out, tak ada see in, kecuali see out and line tu lah. Satu kan. And then yang see out and line. Yang ini and yang kita tambahkan kat bawah. Okay. Maksudnya tak ada proses, tak ada apa. Semuanya adalah function invocation. Tapi adakah function mengubah you punya structure program? Tidak. Baik. Dia sebenarnya memendekkan. Nanti bila Alif dah share dengan yang ni kan, you all buat balik. Okay. Then you try buang all the thing that Alif comment. Okay. Kau akan tengok program ni jadi sangat pendek. So that's the idea of simplification. Itu idea dia. Maksudnya kita kata simplify our program for easy management tu. Itulah idea dia. Okay. So Alif, nanti tolong sharekan dengan kawan-kawan di source code. Okay. Yang sampai kita berhenti setakat menjawab soalan. Okay. And then yang extra this one. Yang sampai kita buat sampai habis. Okay. Nanti tak ada pula. Nanti bila dah lama tak tengok kan. Nanti nak study final ni. You all, apa dia jawab lebih-lebih pula ni kan. Okay. Ada buangkan. Okay. Boleh. Cuba buangkan. So kita akan tengok nanti. Ada satu je see out and line yang kita tak buang. Sebab nak samakan format. Tapi kalau nak buang tu pun boleh juga. Jadikan dia sebagai function. Okay. Jadikan dia sebagai procedure. Okay. So, Alif tolong share this one. Printkan as PDF. Okay. Dan sharekan dengan kawan-kawan Yang dua tu lah. Yang setakat kita stop yang first one tadi. Yang saya suruh share. Yang saya suruh save. And this one. Okay. The rest, ada soalan? Yang lain? Share yang ni dengan yang extra ni. Yang ini sharekan juga. Dengan yang ini extra dengan yang tadi. Yes. Yang ini, yang original, yang menjawab soalan. Okay. So sharekan yang sequential, okay. And then sequential yang menjawab soalan, and then sequential yang kita buat sampai habis. Yang ni yang menjawab soalan. Okay. So sequential yang biasa, maksudnya tak ada function, okay. And then yang kita buat function setakat menjawab soalan, this one. And then the last one tadi, yang kita dah buang habis. Okay. So kat situ kita akan nampak all the idea of usability and so on lah. Okay. So untuk yang lain, ada saya rasa sebab sibuk kan. Yang so jangan lupa isi. Yang asal yang sequential, ada tak? Tak ada yang tak asal. Ada. Hilang. Yang asal jawab terus soalan. Teredit kat sini terus kan. Saya terlupa pesan tadi. Tak apalah. Boleh lah yang ini. Hopefully. Tapi komen dia ada kan yang ini kan? Komen dia kat mana kita ambil. Yang ni ada. Okay. Ada yang ni jawab so sharekan dua ni. Yes. Yang dah difunctionkan. Okay. The basic function dengan yang dah di-extra. Semua. Okay. Extra semua. Yes. Kalau boleh yang extra yang dah buang komen. Supaya barulah nampak matlamat dia kenapa kita buat function. Nampak? So dia jadi sangat pendek. Sangat senang nak baca. Cuma Alif terbuang komen output. Okay. Output tu dekat the first print menu. Untuk output tu ada output punya komen. Okay. So jangan lupa isi attendance. So please try. Okay. So you have, I think at least 2 more questions you should try. Okay. So dah discuss 5 and then 17. And then you can try 18 and 21 lah at least. Kalau you dapat try semua lagi cantik lah. But at least try 18 and 21. And also 17. Alif akan share. Okay. So I think that will be all for today. So thank you Alif. Thank you everyone. Okay. So please try. And if you have any question, we bring forward to the next class. Okay. So somewhere around next week, kita akan buat quiz somewhere around next week. Kita tengoklah macam mana idea kita buat. Sepanjang minggu ke, over the weekend ke, certain hour ke, macam mana. Okay. So that will be all for today. So jangan lupa isi attendance.
So, thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, welcome. Thank you, sir. Welcome. Sini save as. Ubah jadi PDF bawah ni. Print. Saya biasa print. Kalau nak save as, boleh juga. Nanti sharekan .cpp tu lah. Kalau yang ini, kalau you save as kan, you .cpp lah. Yang biasa saya buat, saya save as kan. Bukan save as, saya print sebagai PDF. Print, ya. So yang ini wrap kan, teks dia. Click wrap tu, word wrap. Check kan, word wrap tu. Kalau tidak, nanti dia tak print sampai hujung. Okay. Okay dah. Okay. So, nanti boleh share PDF. Saya sebenarnya share PDF dengan niat you all ni lah. Ada masalah nak copy paste, kena edit sikit-sikit. So, edit simpan. Okay, welcome. Dia ada kat mana, sir? Ya. So, print Dia ada kat mana? Yang tu kat bawah, print bawah tu. Dah habis belum printing. Tapi biasanya dia tanya dulu nak savekan kat mana. Cuba klik yang tu document pending. Ataupun cuba minimizekan. Kadang-kadang dia ada keluar dekat desktop. Dia tanya nak save as apa. Cuba minimize lagi. Ada tak? Tak ada. Oh, tak boleh. Tak ada. Sharekan .cpp je lah. Yang biasa punya. Zipkan dulu ke semua sekali. Dan sharekan lah untuk kawan. Senang sikit kan daripada apa tu, share satu-satu. Okay. Tak ada Alex kena buat banyak kerja. So go to the source code, savekan semua, closekan semua. Go to the source code, select all the 2-3 file ni and then compresskan dia. Then share that one. Okay. Apa save kat? Open folder dia. So ni save kat mana? Desktop. Teruskan everything. Stop. Tak boleh nak stop? Printing tu tak boleh nak stop? Hang. Ni stop. Okay. Sir. Ya saya? Saya punya error lagi lah. Error? Boleh tunjuk, tak ada masalah. Share kan? Saya mana nampak? Tak boleh share kan? Alik dah habis share dah. Dia nak share lagi dia. Ain boleh share kan? Boleh? Nak share? Mana tu? Air sempat. Bagus juga 15 dia tak keluar. Kalau tidak saya dah tutup dah. Share kan? No problem. Tutup air. Ni nampak tak? Yang ni bukan error. Yang mana? Ni. Yang ini sebab saya rasa satu terklik. Cuba klik dekat nombor 13 tu. Kat nombor tu. Kat line nombor tu. Hilangkan line merah. Yes. Ni ke bawah. Nanti kita letakkan break ke sana. Tapi nampak macam ada error juga. Hilangkan break dia. Okay. Tapi lagi tak. Okay, compile balik. Compile balik. Ada error. Dia ada error. So maksudnya kat sini ada error. So dia ada error. Void print slip. Okay, biasanya ada error yang pertama sebab dia tak sama dengan header. Cuba tengok header. Copy this one. Senang. Copy dulu dia punya header this one. Void apa tu. Sampai hujung. Yes, copy. Okay, pergi ke atas. Tengok, sama tak? Kat sini. Paste kan. Paste dia. Check. Ada tak? Function print slip. Ada ni. Sama kan? Ah. Sama. Kenapa dia kata ada error kat situ? Undefined function. Curly braces not unlock. Tak apa. Okay, buang balik yang ni. Okay, pergi balik dekat yang tu lah. Yang first merah. Ini function. Apa yang error ni? Klik ni. Ini double. Tu. Atas tu. Okay, nampak dah. Okay. Dekat atas. Total return bonus. Nampak tak? Yang tu lupa letak dia dalam function. Yang ni dia di luar function. Yang ni nak apa nama function dia sepatutnya.
Yang ni tersilap ni. Oh, tak buat. Nampak? Ni di luar. Kan? So naik atas, tengok atas. Oh, dia dekat dalam ni lah. Yang ini yang salah. Okey, cuba tengok atas. Okey. Tengok header dia apa? Ada tak header dia? Okey, header ada. Pembuka ada. Penutup tak ada. So lepas return total bonus tu, tutup. Tutup curly braces. Function yang ini terlupa tutup. This definition. Tutup kan. Enter. Tutup. Enter dah. Okey, tutup. Close curly braces. Close je. Close Ni curly braces. Okey, buang yang open. Dia buat dulu. Buang yang open tu. Yang bawah return tu bang. Bawah return tu ada open kan, dia terletak di satu. mana ya? Yes. Yes. Buang. Okey, pompat balik. Sebab tadi tak tutup. Kan? Okey. Itu settle lah. Ni warning je. Okey, yang ni minor. Tak ada semicolon tu. Return total income tak ada semicolon. Okey, pompat lagi. Rasa habis lah. Yang lain semua tinggal warning je. Adalah satu error tu. Apa nama dia? Klik je. Function Ini apa? pre-sleep. Ni function pre-sleep. Atas dia. Oh, All semicolon. tak ada semicolon. Ya. Okay, try. Pompat. Cantik. Oh, ni boleh tak? Warning tak apa. Yang ini sebab kita hard code dekat soalan. Ya tak? Kita tanya 1 drop, 2 drop, 3 drop tu kita hard code. Kita hantar terus value. Boleh buat tapi tak digalakkan. Okay. So, direct tak ada masalah. Tu. Cantik masalah. Banyak. Okay, good. Ain 1, 2, Kita tambah tu. Ain 1, 2, 3, 4. Dia ID dia just nak tengok apa ni, nak bagi markah betul-betul. Sama macam C.get line lah. Sebab ni sebenarnya saya rasa soalan final. Kalau dia dah cukup 15, dia kena stop. Tapi nampaklah tu nampak. Kan ada tambah kat situ kan, key out. Nampak tak? Selepas this enter, tu ada tambah key out hard code macam tu je kan. So maksudnya value tu update lah. Tapi sebenarnya dalam soalan ni, dua variable tu tak berguna. Dia just nak bagi markah untuk nak tanya faham tak macam mana cara nak buat input untuk caputan. Itu je. Tapi kan bila saya run, saya ikut yang bilangan hak dalam buku ni yang 10.55, tapi bila run dia tak kelak jumlah sama. Okay. 10.55. Itu kita kena fikir sendiri lah. Juga saya nak kata betul ke tak. Okay. So boleh tak ada masalah, kita try kira 10.55 kan. Jawapan 125. No problem. Yang commission je salah. Soalannya Commission dengan income. Commission macam salah. Commission income. Kita tengok dulu. Income betul. Sebab income tambah direct. Income kita hanya tambahkan 217 tambah dengan 200. Betul lah total income tu. Dia tak termasuk sale. Dia ni based on commission je. Okay. Itu betul. Okay. Cuma kita cuba check untuk total kalau ikutkan bonus dia kurang daripada 1,500, betul lah 200 kan? Bonus tu betul. Cuma sale je. Ada soalan dia. Kita try kira 10 maksudnya 350. Lama matematik ke 99 darab dengan 5 tambah dengan 5 darab dengan 25, 30, 280 tambah dengan berapa ni? 300. Betul? 1125. Betul? Maksudnya contoh ni salah lah. Dia main tekan je. Ataupun mungkin betul juga contoh ni betul. Sekejap saya tukar. Kalkulator canggih sikit. Scientific. Sikit. Okay. Saya try So bracket dulu. Berapa? 35 darab dengan 10 darab dengan 12 bahagi dengan 100. Tutup. Kan dengan RM42 untuk dan tambahkan lagi dengan 5 darab 56 darab dengan
17 bahagi kan? Oh, 89. Okay. And then, mana harapannya? 29 darab dengan 5 darab dengan 25 bahagi 1, 2, 3. Okay. 2, 1, 3, 3, 5. Betul lah. Betul lah. Nampak betul? Saya kira nampak betul. Bukan saya tengok buku ni. Saya faham. Tak ada masalah. Tapi betul lah, maksudnya buku ni value dia main tembak. Oh, Saya dapat dia ni lah. dia dah okey dah ni. Saya nampak okey, memang tak ada masalah. Cuma value dia tak sama dengan buku tu, betul lah. Your argument. Tapi betul namanya, kalau saya kira manually nampak betul. Nampak clear. Okay. Stop. Don't worry. Yang tu je. Don't worry. Nampak betul. Okay. So nanti yang ini sambung lah dengan extra yang contoh Alif tadi tu. Boleh. Okay. Maksudnya pindahkan yang ni, C out, C in ni semua boleh pindahkan ke dalam function. Okay. Yang mana yang tak buat lagi, tu double total income dah buat. Tak sempat habiskan. Tu menu dah ada, banyak dah ada. Semua dah siap dah. Okay, good. Cuma error je tadi. Okay. Okay, faham eh? Faham? Sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Siapa cakap? Saya. Yes, Iliana. Saya nampak. Saya ada cakap nak ada quiz kan minggu depan. Yes. Quiz tu macam mana? Bulat-bulat ke apa? Dia ada bulat-bulat, ada isi-isi, ada tracing. Macam tu lah. Dia ada 10 soalan objektif, 4 soalan pendek, 1 soalan esei lah. Okay, thank you sir. Don't worry. So yang quiz tu dia ada kena buat coding. Full code. Ada kena buat partial code, ada yang kena buat full code. Ada yang tracing juga. Maksudnya mungkin dia bagi soalan tu and then dia suruh dicari apa output dia. Macam saya tunjuk masa kelas ni. Saya boleh kan? Tak apa. But it's okay. Tengok dulu soalan ni macam mana. Dia orang try jawab. It's a quiz. After all. Just warm up. Okay? Don't worry. Lagi soalan?